contoh-contoh pelaburan dan perniagaan yang tak patuh syariah, dan ramai orang mengakui yang ni patuh syariah. Saya bagi contoh yang pertama, MLM, umrah, skim piramid riba al-buyu. Tuan-tuan, macam mana kadang-kadang kita nak pergi umrah, kita pergi buat dosa riba pula. Dia cara dia orang buat macam ni. Bayar yuran 1,700. Dia kata awak tak ada duit nak pergi umrah, bayar 1,700 dulu. Awak pergi cari 7 orang, tiap-tiap seorang saya bagi 700 ke awak. Lepas tu awak boleh pergi umrah. Itu riba al-buyu. Sebab barang jualan bukan umrah, tapi keahlian dan wang, diselindung daripada produk umrah. Kan ada ramai orang buat macam tu, tuan-tuan. Ya, jangan buat macam ni, nanti riba, jadi riba. Ya, nampak. Wang adalah barangan ribawi, pertukaran mesti sama. Tidak boleh buat wang daripada wang. Dia menyalahi bai' as-saraf. Ini skim piramid. Macam mana nak jadi halal? Mudah aja. Pergi cari 20 orang yang nak pergi umrah, suruh dia orang bayar semua. Suruh dia orang beli dulu pakej umrah tu. Dah 20 orang kita boleh pergi free, itu boleh. Sebab mereka dah beli umrah tu. Dah dapat beli dah dengan 6,500 atau 5,500, baru kita boleh pergi seorang free. Itu boleh. Tapi kalau dia orang bayar 1,700, boleh dapat apa? Boleh pergi takat Sri Lanka saja. Tak boleh dapat pergi Jeddah atau umrah. Tak boleh yang tu, tuan-tuan. Kita pergi ambil duit daripada dia orang, belum beli umrah lagi. Maka itu pertukaran wang yang tidak sama, itu menjadi riba nasiah. Kalau nak pergi umrah free, pergi cari 15 orang bayar penuh umrah, kita dapat pergi free, itu boleh. Ya, saya sambung. Apa masalah dengan perniagaan ini? Beli banglo 115,000 tu dia. Dan bawah ni dia tulis, ya, tiap-tiap bulan selama 3 tahun dapat RM500 sebulan. Itu apa dia, tuan-tuan? Tuan-tuan beli rumah, ya, daripada Maybank Islamic dapat financing, dia bagi tiap-tiap bulan 500. Ada tak bank bagi macam tu? Tak ada, tuan-tuan. Dia pakai pula kontrak as-salam. Salam tak boleh pakai untuk beli rumah. Tak boleh, tuan-tuan. Itu untuk tanaman. Untuk tanaman atau kontrak farming. Lepas tu dia buat syarat pula, kalau beli rumah daripada dia, ya, beli rumah daripada dia kena masuk pengajian Al-Quran. Hamba pula. Macam tu orang Cina dengan India tak boleh beli lah. Ya, ataupun dia kena pergi masuk Islam dulu. Yang ni ada riba unsur dia sebab dia bagi tiap-tiap bulan. Orang ni belum dapat rumah lagi. Kunci dah dapat, rumah belum dapat. Dia dapat kunci dulu. Dia dapat kunci, rumah belum. Ya. Yang ni tuan-tuan tahu apa dia perniagaan dia? Tahu kan? Dia ada nama rumput. Ya, nama rumput. Baik. Apa masalah pelan perniagaan ini? Mereka berniaga kopi di depan, di belakang mereka buat, ya, mereka buat perjanjian. Janjian apa? Tiap-tiap bulan tuan dapat duit. Saya tanya mereka, ya, macam mana boleh dapat konsisten duit? Kami ada cara perniagaan yang unik. Tuan-tuan, boleh tak orang garanti? Orang meniaga runcit kat luar tu, dia boleh garanti tiap-tiap bulan dia boleh bagi untung, tuan-tuan. Dia pandai macam dapat kuasa Allah, na'udzubillah. Mana dia tahu dia boleh dapat macam tu? Yang ni dia beli kopi RM10,000, bagi balik pada mereka. Mereka berniaga tiap-tiap bulan, RM10,000 dapat dan tiap-tiap bulan dapat. Itu berniaga apa, tuan-tuan? Tak logik. Mereka menggunakan perkataan-perkataan apa contohnya? Tu dia. Passive income dan hibah. Nampak tak? Semua ada perkataan hibah. Hibah. Dah lah dapat RM10,000 dapat balik, tu dapat RM7,200 lagi. 72%. Kenapa tabung haji tak masuk? 72%. Sebab benda ni haram. Saya sambung. Yang ni yang baru saya dapat. Keuntungan dijanjikan antara 5 hingga 10%. Dijamin pasif 100%. Maksudnya tak payah buat apa-apa. Modal dikembalikan. Tu dia. 20% disalurkan kepada anak yatim. Nampak dia guna perkataan-perkataan ni? Dia mengaku dia patuh syariah. Dia mengaku dia patuh syariah. Tapi dia garanti untung. Dia kata dapat balik modal, patuh syariah apa? Sebab kita kata sedapnya dia nak bagi pada anak yatim. Lembut hati saya. Mestilah betul ni, mesti betul ni. Itu dia. Hari ni saya berinteraksi dengan seorang perempuan. Ya. Dia jual barang telekomunikasi. Ya. Saya kata tak boleh janji untung. Dia kata kami jual benda yang halal. Saya kata niat tidak menghalalkan cara. Niat tak boleh halalkan cara. Kena tengok cara mana buat, baru dihalalkan niat tu.
Cara tu kita kena tengok dulu. Niat saya nak bagi sedekah kat masjid, niat saya nak bagi umrah, niat, tapi cara kena betul. Nampak tak jadi? Nak pergi umrah tapi caranya tak betul, jadi haram juga. Ya. Tidak patuh syariah sebab janji pulang modal, sebab janji keuntungan, tiada penasihat syariah dan tiada sijil patuh syariah. Tuan-tuan, berapa banyak tuan-tuan? Nampak cantik, hijau pula tu. Hijau pun macam baju baju koperasi muslimin. Hijau pula tu, kita suka warna hijau. Tulis pula patuh syariah. Mereka sign apa? Yang lagi sedih yang saya baca, tuan-tuan. Mereka sign kata apa untung ni diberi kepada satu rumah anak yatim. Anak yatim makan apa, tuan-tuan? Makan apa? Yang ni semua money game sahaja. Semua ni adalah apa dia? Pyramid scheme. Selagi banyak orang masuk, dia hidup. Orang bawah tak masuk, kurang orang masuk. Bila duit masuk kurang daripada duit atas orang dapat, collapse. Tuan-tuan, ada orang tulis dalam Facebook, tuan-tuan tahu berapa dia habis? 750,000 habis, hilang. Bukan duit sikit-sikit. Sebab apa? Orang jadi tamak. Dia mula-mula masuk 50,000, dia kata tiap-tiap bulan dapat 10,000 selama setahun. Teng, mata dia naik, RM tu keluar dekat mata. Betul tak? Dapat 3 bulan, panggil adik-beradik semua, ligan, tahu ligan? Saya jadi Pulau Pinang balik. Ligan adik-beradik semua, pergi pinjam duit merata-rata semua. Masuk 750,000, 6 bulan kontor lagi. Semua declare bankrupt. Itu jatuh ditimpa tangga, ditimpa pasu bunga, ditimpa bumbu, timpa pokok. Merana ke dunia, merana ke akhirat. Jangan, tuan-tuan. Ya, jangan. Baik. Jadi tuan-tuan, kat mana kita nak berniaga ni? Senang je, tuan-tuan. Tuan-tuan pergi buka Suruhanjaya punya security, pergi tengok berapa banyak saham yang patuh syariah kita boleh melabur. Ya, ada 650 saham patuh syariah. Ya. Ada 250 unit trust yang patuh syariah. Kenapa nak pergi cari yang tak patuh syariah? Betul tak, tuan-tuan? Pergi cari yang ni. Mereka pakar-pakar, tuan-tuan. Penasihat mereka, syariah mereka ini, tuan-tuan, menjadi penasihat syariah. Financial Times Straits Times di London dan New York Straits, New York Stock Exchange. Mereka menjadi pakar-pakar penasihat syariah. Ada 900 lebih ya, saham-saham dan juga unit amanah yang patuh syariah. Begitu banyak. Jadi boleh tak kita berdiri depan Tuhan kata, saya cari tak pakai, orang lain kata harus, jadi saya masuk. Yang 900 ini tak boleh, kenapa tak mau? Ada 900 ini yang betul-betul patuh syariah, pergi cari juga yang haram. Baik, tuan-tuan, macam mana panduan untuk memilih pelaburan patuh syariah untuk elak riba? Nombor satu, tanya mereka berdaftar tak dengan bank negara untuk ambil deposit? Mereka berdaftar tak dengan Security Commission? Selalunya orang yang nak buat scam ni, kawan-kawan kita, kawan-kawan yang pakai kopiah banyak, tuan-tuan. Saya tengok dekat Ipoh, orang telefon, Ustaz, ada orang masuk kopi ni sekian-sekian. Mereka semua guru tahfiz. Dia kata mereka tahu fiqh ibadat, tak tahu fiqh muamalah. Saya cakap direct, tuh mereka belajar fiqh muamalah, tak tahu mai tanya saya boleh spend time. Cikgu-cikgu sekolah tahfiz, tuan-tuan, ngajar Al-Quran, tuan-tuan, masuk semua skim-skim macam ni. Sebab apa? Mereka dah tak ada dana, mereka nak ambil dana masuk pada dia. Macam tu terus. Baik. Dan struktur dan plan pemasaran dan aktiviti skim telah diluluskan oleh penasihat bertauliah, penasihat syariah bertauliah. Mesti mempunyai 2 orang atau lebih penasihat syariah, bukan terlibat dalam perniagaan. Tuan-tuan pergi jumpa satu syarikat, dia kata, saya adalah penasihat syariah, tuan berniaga juga, tak boleh jadi. Penasihat syariah mesti independen, yang mesti diluluskan oleh JAKIM. Ya, tak boleh ada seorang, kena ada paling kurang 2. Skim pelaburan tidak menjamin modal dapat balik. Tanya dia orang, modal dapat balik tak? Dapat. Tak harus. Haram, mudah. Saya tak cakap haram, tak sedap. Tak patuh syariah. Tak patuh syariah lembut sikit. Dan pulangan dan keuntungan pelaburan tidak ditetapkan atau dijamin. Kalau dia jamin keuntungan, walaupun dia kata antara 5 hingga 15%, dia jamin juga tu, walaupun tak tetap. Yang tu tak patuh syariah. Tuan-tuan dan perempuan, nasihat saya, jauhkan daripada riba kalau kita tak nak berperang dengan Allah dan Rasulullah SAW. Itu saja daripada saya. Kalau ada apa-apa soalan, tolong bagi sekarang.